Istilah wahdatul syuhud ini secara mudahnya telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh ulama terutama dari India lah, antara Syekh Ahmad Faruqi kalau tak silap ataupun Syekh Syah Waliullah Dahlawi, yang mana istilah ini dikemukakan untuk alternatif apabila istilah wahdatul wujud ini telah ditafsir secara salah. Setelah dikelirukan, setelah terkeliru, dikelirukan, ditafsir salah dan tersalah tafsir tentang wahdatul wujud, maka dikemukakan istilah wahdatul syuhud untuk mengelak kekeliruan tu. Itu asal timbul istilah ni. Apa sebenarnya wahdatul wujud ini? Sebelum pergi ke wahdatul syuhud, apa sebenarnya wahdatul wujud? Kita kena tahu dulu benda ni. Buah benda ni. Buah lima, durian ke benda? Baik. Wahdatul wujud ni, pertama sekali dia adalah pengalaman kerohanian. Dia adalah bahagian mazaqat, bahagian zauq, bahagian ruhaniyah. Dia bukan bahagian i'tiqadat. Pengalaman. Kita kena tahu tu, status tu. Bahawa wahdatul wujud ini satu pengalaman kerohanian. Cuma Al-Imam Ibn Arabi ni, dia telah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh sebelumnya ataupun tidak banyak dilakukan oleh sebelumnya. Dia buat benda, dia cuba mungkin sebab-sebab tertentulah kerana nak jaga keilmuan ini dan sebagainya, dia cuba mencurahkan pengalaman-pengalaman tadi dalam bentuk ungkapan-ungkapan, tulisan-tulisan dan sebagainya, yakni dalam bentuk kitab. Tu je. Kalau yang dulu mereka mengalami tapi mereka tidak menguraikannya dalam kitab. Kebanyakan macam tu. Bukan tak ada belakang, ada juga. Tapi yang ketara menghuraikan banyak perkara tentang aspek-aspek mazaqat ini, tentang zauq, tentang pengalaman kerohanian ini adalah antaranya Syekh Ibn Arabi ini. Dia cuba huraikan. Maka dalam menghuraikan pengalaman manusia inilah kadang-kadang terpaksa menggunakan bahasa-bahasa isyarat, bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa yang berbentuk simbolik, bahasa tashbihat. Minta maaf saya nak beri contoh. Mungkin orang kata tak apalah, orang kata lucuh pun lucuh lah. Tapi Imam Ghazali pernah beri contoh macam ni. Minta maaf lah, awal-awal dulu saya minta maaf. Sebab saya hanya sekadar menjelas balik apa yang pernah dicontohkan oleh Ghazali dalam beberapa karya dia. Dia kata, kalau mu nak tahu tentang kelazatan berjima, jangan tanya orang dak nikah lagi. Jangan tanya dia. Sebab ia boleh khabar belaka. Lazat ke mana? Lazat macam makan tom yum. Lazat macam makan waffle lah. Lazat macam minum air teh ke mana? Jadi jenis lazat ni macam-macam yang lazat. Jadi sebab tu jangan tanya orang hadap bini lagi, tak ada pengalaman. Ini maksud nak beritahu bahawa pengalaman kerohanian ini dia ada spesifik dia. Bahkan ada benda-benda yang terpaksa pertama sekali melibatkan keahlian, kemudian melibatkan bahasa-bahasa kiasan yang banyak, simbolik. Jadi orang-orang yang lalu lorong dia tu tidak dapat faham lah. Dia nampak lah tamsilan-tamsilan. Kita jenis betul benda ni, tak ada pengalaman lagi, duk kabur macam-macam lah ikut tafsiran kita. Sedap ke mana ke? Duk eka. Sedap macam makan gula, kapung lah, gitulah macam-macam. Sedap-sedap lah ke? Contoh nak beritahu. Bila melibatkan masalah mazaqat, melibatkan masalah ruhaniah. Jadi ini ada spesifik bidang dia, ada keahlian dia, ada istilah dia. Inilah kadang-kadang kita kena ambil tiga. Jadi kalau kita ni tidak lalu lorong dia tu, kita cuba-cuba tafsir sendiri, jadilah pasal lain. Jadi apa yang kita tafsirkan tu memang salah lah. Salah lah gitu, menurut faham kita gitu. Tapi menurut faham orang yang kabur tu tak gitu. Tu benda perkara yang perlu kita cakna tentang perkara ni. Kemudian bila sebut tentang wahdatul wujud ni, bila dia merupakan spiritual experience ni, pengalaman kerohanian ni, sudah tentu dia ada tingkatan-tingkatan dia. Dia ada tahapan-tahapan dia. Kerana zuk manusia ni dia berkait dengan tahap kesucian jiwa, dia berkait dengan pandangan basirah manusia. Jadi semua itu merupakan hal-hal yang ada tahapan dan tingkatan tersendiri. Maka sebab itulah dalam dalam keterangan mereka tu, ulama-ulama tasawuf, pada waktu kita ni berada pada aras minda yang waras. Pada waktu itu kita akan kata ada wujud yang hakiki. Kita akan kata macam tu. Dan ada wujud yang majazi. Kita akan kata macam tu. Kita akan kata wujud hakiki, wujud majazi. Kita akan kata macam tu. Sebab kita berada pada minda yang waras. Panca indera sihat, minda kita waras. Kita akan kata macam tu.
Wujud yang hakiki, wujud Allah. Wujud majazi ni adalah wujud makhluk seluruhnya. Maka dalam keadaan seperti itu, kita disebut sebagai berada pada tauhid az-zat, mentauhidkan keesaan zat Allah. Kita kata wujud hakiki hanya satu je, Allah Ta'ala. Tapi dalam apabila bagi orang yang mengalami pengalaman spiritual ni, kerohanian dia meningkat dalam menyaksikan hakikat-hakikat tauhid dan keyakinan ni, ada sampai satu tahap disebabkan kerana tawajuh tumpuan hatinya itu hanya memandang kepada keesaan kewujudan Allah, menjadikan dia ni lupa wujud makhluk ni, lupa. Sebab dia ingat lupa tu, lupa ni spiritual experience, pengalaman rohani. Dia lupa kewujudan makhluk ni. Sehingga dia kata yang wujud itu hanyalah satu, iaitu Allah. Bukan dia kata wujud makhluk itu Allah. Yang wujud sebenar itu Allah saja. Hak lain dia lupa dalam pandangan mata hati dia, basirah dia. Jadi pada tahapan ini disebut wahdah al-wujud ataupun wahdah az-zat. Baik. Secara mudahnya macam itulah. Baik. Macam mana pula dengan wahdatul syuhud? Ada orang kata hak tu wahdatul syuhud. Bukan wahdatul wujud. Ni kita nak tengok istilah baru ni. Bukan baru, istilah lama. Istilah wahdatul syuhud ini secara mudahnya telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh ulama terutama dari India lah. Antara Syekh Ahmad Faruqi kata silap ataupun Syekh Shah Waliullah Dahlawi. Yang mana istilah ini dikemukakan untuk alternatif apabila istilah wahdatul wujud ini telah ditafsir secara salah. Setelah dikelirukan, setelah terkeliru, dikelirukan, ditafsir secara dan tersalah tafsir tentang wahdatul wujud, maka dikemukakan istilah wahdatul syuhud untuk mengelak kekeliruan tu. Itu asal timbul istilah ni. Baik. Sepanjang sejarah dia, saya dah lupa rujukan tu sebab lama dah duduk kaji, dulu pernah buat kajian jugalah tentang istilah wahdatul syuhud ni. Tapi sekarang ni kita nak tengok tentang apa mafhum wahdatul syuhud ni. Sehingga dikatakan wahdatul wujud tu, tu yang salah, wahdatul syuhud yang betul. Guna, baik. Tengok istilah dulu. Perkataan wahdah seperti yang saya terangkan tadi, artinya keesaan. Bukan maksud penyatuan, bukan persamaan, keesaan. Dalam penggunaan istilah ahli tasawuf. Baik. Asyuhud, penyaksian. Maksud penyaksian ni penyaksian mata hati basirah. Baik, kalau kita gabung dua perkataan tu, wahdatul syuhud, yakni keesaan penyaksian. Dah apa benda? Apa benda? Wahdatul syuhud, keesaan penyaksian. Jadi maksud ini perkataan rekah. Maksud sebenarnya bila sebut wahdah tu merujuk kepada keesaan Allah. Sama ada zatnya, sifatnya atau af'alnya, keesaan. Asyuhud ini fi syuhud, yakni keesaan Allah dalam pandangan mata hati. Sebab istilah syuhud ni pandangan mata hati. Jadi keesaan Allah pada pandangan mata hati, itu istilah wahdatul asyuhud. Jadi kalau begitu, istilah wahdatul syuhud ini adalah merupakan pengalaman kerohanian. Jadi dia benda serupa, tapi tengok dari angle lain. Tengok dari aspek lain. Dari aspek hakikat tu, kenyataan tu, ajaran tu atau al-masyhud tu yang disaksikan itu orang panggil wahdatul wujud. Ajaran dia tu, hakikat dia tu, kenyataan dia tu. Orang yang mengalami pengalaman tu yang pandang dengan mata hati tentang hakikat keesaan zat Allah, itu dilihat dari aspek pengalaman dia, panggil wahdatul syuhud. Jadi syuhud dengan masyhud ni, baik, syuhud tu penyaksian hati. Yang disaksikan tu apa benda? Al-masyhud tu, yang disaksikan tu apa benda? Yang disaksikan itu adalah hakikat keesaan zat Allah ataupun wahdah al-wujud. Jadi angle lain-lain. Itu wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Jadi dua ni dua benda yang sama, angle lain. Wahdah syuhud ni merujuk kepada aspek pengalaman kerohanian tu, orang yang mendapat pengalaman tu. Ataupun ajaran tentang perkara tu, itu disebut wahdah al-wujud. Kalau contoh mudah kat Melayu kita ni, pergi pasar, ada tengok barang, mahal ke barang ni? Mahal barang. Jadi mahal barang ni, nilai barang tu. Kita ni pula pergi bayar PT dekat kaunter tu, mahal pembayaran. Bayar. Mahal, tapi pembayaran kita bayar nak ambil barang tadi tu.
Itu contoh mudah. Jadi pembayaran ni, action kita ni, kita yang mengalami nak beli barang tadi tu bayar mahal. Tapi barang tu sendiri, mahal harga dia. Barang dia tu. Itu contoh mudah lah. Kau betul-betul lah, salah-salah lah. Contoh ni kau Melayu ni. Kau bahasa Melayu ni, kena tanya pakar bahasa Melayu lah. Contoh mudah. Jadi itu antara wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Dalam istilah yang dipakai oleh ahli tasawuf. Baik. Secara mudahnya begitulah yang kita nak faham tentang wahdatul wujud dengan wahdatul syuhud. Baik. Perkara yang saya nak secara mudahnya bahawa wahdatul wujud ni ataupun wahdatul syuhud ni adalah merupakan penghayatan terhadap di satu bentuk spiritual experience, satu pengalaman kerohanian yang dilalui oleh orang ahli tasawuf yang menjalani suluk mereka tu, iaitu satu kesedaran yang tinggi terhadap keesaan wujud Allah yang melupakan mereka tak ada yang lain. Dan kesedaran itu, kesedaran terhadap hakikat sebenar, hakikat tinggi. Bukan khayal. Kalau kita anggap itu satu khayalan, berarti kerana syuhud ni, penyaksian mata hati yang dialami oleh tasawuf ni sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang timbul, sesuatu yang berasal daripada hakikat iman, hakikat iman dan hakikat keyakinan yang ada dalam hati dia tu. Dia yakin yang wujud sebenar hanyalah Allah Ta'ala saja. Itu keyakinan dalam hati dia. Tapi bila sampai satu syuhud, dia mengalami merasainya sehingga lupa benda lain. Itu dia. Jadi sebenarnya dia satu bentuk penghayatan. Bahasa mudahnya, dia adalah penghayatan terhadap firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Setiap sesuatu itu binasa semuanya. Sehingga yang kekal sebenarnya hanya zat Allah Ta'ala. Jadi pengalaman itu, iaitu kesedaran ni, bahawa makhluk seluruhnya binasa, yang kekal hanyalah Allah Ta'ala. Jadi kesedaran, kefahaman tentang hakikat ini menguasai jiwa dia tu. Itu panggil wahdatul wujud. Menguasai perasaan dia. Sehingga dia makhluk semuanya macam tak ada dah. Bukan dia nafi makhluk ada, nafi kerana dia sendiri ada. Dia pun makan juga, minum juga. Tapi kesedaran hati dia sedar makhluk ni tak ada dah. Pada hukum hakikatnya tak ada dah. Hak wujud sebenarnya lah Allah. Itu spiritual experience. Kena tahu benda ni. Benda tu. Kemudian demikian juga dia dah penghayatan kepada hadis Nabi. Kana Allah walam yakun syai'un ghairuh. Yang ada hanyalah Allah. Tidak ada sesuatu selain daripadanya. Sebelum dijadikan alam dan selepas dijadikan alam. Sebelum dijadikan alam, yang ada sebenar-benar ada tu Allah Ta'ala saja. Tidak ada sesuatu yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Setelah dijadikan alam pun gitu juga. Bahawa kewujudan sebenarnya memang kewujudan dia saja. Kewujudan Allah Ta'ala saja. Jadi kesedaran terhadap hakikat ni, bila menguasai hati dan perasaan, itu orang panggil wahdatul wujud. Demikian juga, dia ada kesedaran terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi. Nabi pernah membenarkan kata-kata penyair Arab. Asdaqu kalimatin qalahal arabu kalimatul labid. Ni penyair Arab bernama Labid ni. Nabi pernah membenarkan kata-kata dia. Apa kata-kata dia tu? Ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ketahuilah bahawa setiap sesuatu selain daripada Allah Ta'ala ni batil. Selain daripada Allah ni batil. Bukan sebenar. Bukan hakiki. Inilah wahdatul wujud. Kesedaran tu. Kesedaran spiritual experience tu. Jadi kalau nak namakan wahdatul wujud ke wahdatul syuhud ke, sebenarnya angle lain-lain. Kesedaran terhadap hakikat sebenar yang lain dari Allah Ta'ala batil. Itu hakikat sebenar dia. Jadi jiwa yang menyedarinya, itu panggil wahdatul syuhud. Kalau kita nak namakan wahdatul syuhud. Ataupun dia adalah merupakan ungkapan, sebagai contoh ungkapan. Ada riwayat berbagai-bagai lah. Ketika hijrah Nabi itu ada orang ada orang bermadah. Madahnya. Kita silap sebahagian dari kalimat-kalimat Nabi, iaitu Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ada riwayat sebut kalimat tu lain-lain sikit lah, tapi yang pernah saya jumpa dulu kalimatnya macam ni. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Wahai Tuhanku, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Fansuril ansar wal muhajirah. Maka tolonglah orang Ansar dan orang Muhajirah. Itu. Baik. Kalau kita tengok, perhatikan atas riwayat ni, atas kalimat ni. La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan sama sekali. Kalau orang mengaji Arab, kita mengaji Arab, kita faham.
La nafi ahlil jinsi ni. Tak ada kehidupan lain sama sekali. Tak ada. Kecuali kehidupan akhirat. Jadi Nabi kata tak ada kehidupan lain. Akhirat je kelebihan adanya. Dan Nabi duduk mana masa tu? Tidak duduk atas dunia ni. Jadi kesedaran jiwanya tak ada kehidupan sebenarnya. Sehingga dia menafikan, melupakan yang lain tu. La aisha illa aishul akhirah. Kecuali kehidupan akhirat lah sebenarnya. Sebenarnya itulah yang dikatakan wahdatul wujud. Jadi itulah yang dapat saya nak jelaskan sedikit sebanyak tentang persoalan berkait dengan wahdatul wujud ini. Sekadar-kadar yang ada lah. Jadi ada nak setuju-setujulah. Kalau tak mau setuju pun kau anda lah. Jadi terserah masing-masing. Masing-masing buat kajian. Yang penting bahawa itu kita kena terima kenyataan bahawa penerimaan dan penolakan orang itu biasa. Jadi orang nak terima, tak boleh pun sudah lah. Cuma kadang-kadang ada komentar-komentar, tak apalah. Baiklah komentar tu mudah-mudahan jadi kita ni kalau orang komen muncul baru. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau tak ada orang komen langsung, kita ni jadi makna kot, jadi lupa. Macam kita naik kereta tak ada berlubang sikit. Akhir kali jatuh gaung kot kan. Kadang-kadang kali syok seorang. Orang ni syok seorang, syok sendiri. Maka demikian bidang ilmiah ni muncul alhamdulillah ada komentar. Paling tidak menyedarkan kita. Kita kena tengok sikit, takut-takut kita tersilap. Kalau kita tersalah, kita terkeliru. Muncul alhamdulillah. Jadi kalau ada komentar daripada sahabat-sahabat kita semua ni, muncul alhamdulillah. Cuma satu je yang saya nak beritahu bahawa dalam persoalan ini, terutamanya berkait dengan tokoh Al-Imam Ibn Arabi tu, yang sudah ada pro-nya, ada kontranya, yang pro pun ada tokoh-tokoh ulama besar, dan kontra pun begitu juga. Maka persoalan-persoalan seperti ini jangan kita mudah-mudah melibatkan hukuman takfir, menjatuhkan hukum kafir dan bid'ah dan sebagainya dan seumpamanya. Ini perkara berat. Lainlah, tak ada seorang, semuanya mengatakan salah. Tak apalah, itu pun kena cek banyak kerana ada kemungkinan ihtimalat. Jadi nak menjatuhkan nasihat saya kepada diri saya dan kepada sahabat-sahabat kita semua ni yang setuju ke tak setuju ke, supaya jangan mudah-mudah main dengan isu takfir ni. Terutama yang melibatkan ulama-ulama besar yang ada pro dan kontra di kalangan ulama-ulama sendiri. Kalau di kalangan kita ni, tak mau kata benda, aku kata ni, mu kata gini, kau anak mu lah itu, dah ambil kira. Tapi yang pro dan kontra ni di kalangan tokoh ulama-ulama besar. Jadi, kita jangan semudah itu nak jatuh hukum kufur ke orang. Itu nasihat saya dan kepada sahabat-sahabat semualah. Terutama kiki yang semacam ni, terutamanya sesuatu yang banyak ihtimalat, banyak andai-andai yang boleh tiba, banyak syubhat, banyak kekeliruan di sebalik kata-katanya dan sebagainya. Lebih-lebih lagi dah kena cermat, jangan mudah-mudah menjatuhkan takfir kerana ada langang. Jangan ambil ringan menghukum kufur pada orang, kafir pada orang dan sebagainya. Kena belajar, kena jaga sungguh, ni berhati-hati ni. Jangan mudah situ. Cuma ada juga beberapa komentar, dan baguslah komentar tu seperti yang saya katakan tadi, baik, mudah-mudahan menjadi medan percambahan ilmu kita. Orang komen, orang komentar, mudah-mudahan kita sedar, mungkin silap kita, mungkin tidak ada asah kita ataupun kita keliru dan sebagainya, bagus alhamdulillah. Cuma antara beberapa komentar yang diberikan tu, saya tengok ada orang kata macam ni lah. Dia kata ulama usuluddin ini dia telah membahagikan kewujudan kepada wajib dan jaiz. Kemudian dia kata kedua-duanya hakiki. Ni kita rasa cendeng sikit lah. Cendeng mana? Bila sebut wajib dan jaiz, sudah tentu bila sebut jaiz ni, perkataan lain untuk jaiz, satunya wajib ni maksudnya wajibul wujud lah, wujud Allah Ta'ala lah. Yang kedua jaiz, jaizul wujud, wujud yang jaiz, yang harus. Bila sebut yang harus ni, perkataan lain dia adalah perkataan mungkin. Dan perkataan lain lagi majazi. Jadi bila sebut jaiz, mungkin, majazi, artinya itu bukan hakiki lah tu. Tapi kalau kita kata alam ini, wujud ni ada yang wajib, ada yang jaiz, dua-duanya hakiki belaka, itu peling lah sikit. Peling. Peling ni belawang. Kecuali kita kata kewujudan yang Tuhan buat tu ada yang wajib, ada yang jaiz, dan dua-dua tu wujud belaka. Itu tak apa. Dua-dua wujud. Tapi satu wujud wajib, satu wujud jaiz. Ni kita kata dua hakiki belaka. Itu sakit. Bila sebut jaiz tu bukan hakiki lah maksudnya. Jadi ini antara benda yang perlu kita sama-sama perhatikan mungkin. Tak tahulah, takut ada orang kata boleh kata gini juga. Allah terserah lah macam.
dalam satu medan ni, dalam satu dewan ni. Dalam satu dewan ni atau satu bilik ni ada orang seorang namanya Abu, ada patung berupa macam Abu seorang je. Tiba-tiba kata dua-dua ni sama je orang Melaka. Boleh tak nak kata gitu? Dua-dua ni sama je orang Melaka. Salah. Tak boleh kata, kalau kita kata dua-duanya ada, betul. Dua-duanya ada. Satu ada orang sungguh, satu ada patung. Betul. Tapi kalau kata dua-dua ni sama, orang Melaka, itu kenyataan yang salah. Bahasa yang salah. Baik. Kemudian ada juga yang memberi penjelasan, dia kata, cuba memahamkan pemikiran tasawuf dia guna bahasa ni. Saya rasa bahasa ni pun kurang bahasa peling jugalah. Dia kata ahli tasawuf ni menafikan kewujudan makhluk. Kemudian menyamakan wujud makhluk dengan wujud Tuhan. Tak guna jadi gitu. Bila sebut nafi tak ada. Nak sama guna lagi benda tak ada. Jadi ahli tasawuf menafikan wujud. Takkan nak samakan pula nafi. Nafi tak ada. Kita nak sama ni bila benda ada. Ada tu bolehlah sama dengan tu sama ni. Jadi bahasa-bahasa inilah yang kadang berlaku salah faham. Baik, kemudian ada juga memberi satu gambaran bahawa wujud makhluk menurut pandangan ahli tasawuf ni adalah bayang. Macam saya buat dia lah, bayang. Ataupun waham. Itu istilah dia. Itu bahasa isyarat dia. Itu bahasa tamsilan dia. Kita duk faham cara betul benda tu macam mana. Kita ni kadang-kadang kita tak guna bahasa yang dia pakai. Jadi banyak kitab-kitab tasawuf menggambarkan alam ini seperti bayang. Cuma dia guna istilah bahasa tasbih tu. Kadang-kadang ada tu tasbih tu dibuang. Macam tadilah anta syamsun. Sebenarnya anta kasyamsi. Penggunaan bahasa-bahasa ni dah ada tujuan Melaka. Kalau orang pergi Balarah dia tahu rahsia ni. Apa beza anta asadun dengan anta kal asadi? Lain. Engkau seperti singa. Tamsilan tu. Dengan engkau singa. Dua-dua ni perbandingan belaka. Tapi pengertian lain-lain. Engkau, kalau orang kata bahasa anta kal asadi, engkau seperti singa, mu ada mirip-mirip je. Macam-macam singa tu. Tapi beza banyak lagi. Tapi kalau kata anta asadun, mu ni 1% dengan singa. Tu dia. Seperti singa. Macam tu. Jadi bahasa-bahasa macam ni kadang-kadang kita baca secara direct. Tak kita mula kata orang ni tak apa betul, tak apa sihat. Padahal bahasa dia tu. Jadi ulama-ulama tasawuf dalam kitab mereka itu banyak menggunakan tamsilan bahawa alam seperti bayang untuk menggambarkan status. Contoh macam mana? Contoh bayang. Dia nak gambarkan makhluk ni macam bayang. Bukan dia kata makhluk ni bayang. Macam bayang. Ada tu tasbih tu jangan lupa. Tapi dia buang kerana nak beritahu bahawa tamsilan tu sangat rapat. Baik, contoh macam mana? Satu benda dengan bayang dia. Bahawa bayang ni semata-mata bergantung atas benda ni. Tu nak khabar. Kedudukan kita ni macam tu. Macam bayang-bayang. Dari segi bergantung. Sebab ada kita ni ada bayang ni. Dan ke mana gerak kita digerakkan oleh bayang ni. Ni tauhid af'al tu. Gerakkan oleh bayang. Apa-apa berlaku atas kita ni atas bayang ni berlaku. Itu tamsilan yang mereka nak sampaikan. Bukannya kata kita ni bayang. Tapi oleh kerana kita ni betul-betul. Kita pergi rumah orang. Nak mina anak orang. Pergi jumpa tuan rumah jenis betul-betul. Wahai Pak Abu, kami ni mari ni nak petik bunga. Pak Abu ni betul-betul ambil lah bunga depan tu, tak ayang ke bunga tadi kat namu lah jenis betul-betul. Tapi kawan ni mari guna bahasa lain. Jadi sebab tu kena faham bahawa punca timbul kekeliruan ni kerana aspek-aspek yang saya tekan tadi. Tak dapat nak beza mana isyarat, mana kinayah, mana majaz, mana tasbih dengan mana bahasa hakikah, mana bahasa sorohah. Dia nak beza. Tak ada manhaj situ. Kalau tak ada benda ni bukan saja kita akan menyesatkan kita bila baca kitab kita, baca Quran pun akan jadi sesat. Seperti yang saya contohkan tadi lah. Ayat aqaid macam mana? Yang muhkamatnya, yang mutasyabihatnya, wa huwa ma'akum, nak terjemah macam mana? Itu dia. Benda-benda macam ni perlu, manhaj ni perlu ada. Mungkin ada orang tanya, dah sebab apa guna bahasa gitu? Ni tak payah jawab lah. Persoalannya sebab apa ayat gitu ada dalam Quran? Sebab apa ayat gitu ada dalam hadis? Tu jawapan dia. Baik, jadi ini aspek-aspek yang perlu dilihat lah. Jadi semua-semua ini adalah merupakan bagus. Jadi kalau ada orang setuju, tak mau setuju, tak apalah. Cuma kita nak jelaskan keadaan benda-benda macam ni. Yang rasa sesuai dengan dia dipakai, tak sesuai, tak apalah. Dan terima kasih banyak-banyak kepada orang yang beri komentar-komentar ni. Mudah-mudahan kalau saya tersilap, saya tersedar,
saya tersalah tafsir, mungkin saya betul dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sama-sama mengambil sikap daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat kepada seseorang yang tunjuk kepada aku kelemahan, keaiban, kesilapan diriku. Jadi sekadar itu sajalah yang saya rasa saya nak jelaskan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.